Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan sambung perbahasan kita daripada surah An-Naba dalam tadabbur juz'u amma, yang mana malam ni insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 kita dah selesai bahagian pertama dan kedua. Kita sambung ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 merupakan bahagian ketiga daripada surah ni. Kita baca dulu beberapa ayat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-30 kita tengok terjemahan pada malam ni insya-Allah. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu telah menjadi waktu yang ditetapkan. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, iaitu hari yang ditiup padanya sangkakala, lalu kamu datang kepadanya secara berduyun-duyun. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukakan kepadamu langit, maka padanya ada pintu-pintu.
wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, dan diterbangkan gunung ganang maka ia menjadi seperti bayang-bayangan. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu telah menjadi tempat yang disediakan. Lit-taghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal yang buruk. Innahum kanu la yarjuna hisaba, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka telah mendustakannya dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat keterangan kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan tiap-tiap sesuatu daripada bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain daripada menambahkan pelbagai azab kepada kamu. Ayat yang ke-17 perbahasan kita pada malam ni, sambungan bahagian ketiga. Ayat yang ke-17 bahagian ketiga sampailah ayat yang ke-20. Kita tengok ayat 17, Allah Subhanahu wa taala sebut inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari perhitungan ataupun hari keputusan itu ialah sesuatu yang telah ditetapkan. Pada perbahasan ni ataupun pada bahagian ni, Allah Subhanahu wa taala nak sebut pada kita satu bab dalam Al-Quran, dia panggil takhwif ukhrawi. Kalau orang belajar ilmu usul tafsir ataupun istilah-istilah tafsir, ayat-ayat dalam Al-Quran ni dia ada jenis yang disebut sebagai takhwif. Takhwif ni apa? Ancaman. Ayat-ayat yang bersifat ancaman, mai pada perkataan khauf, iaitu benda yang menakutkan. Kita dengar, kita jadi gerun, jadi takut. Jadi permulaan bahagian ketiga dalam surah An-Naba ni bermula ayat 17, Allah Ta'ala nak sebut ayat-ayat yang bersifat takhwif, cerita yang gerun, cerita yang gempak, cerita yang bagi orang takut. Allah Ta'ala sebut inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu. Kita tengok ayat tu, inna di hadapan. Inna ialah kata penguat kalau orang belajar bahasa Arab, nak kuatkan ayat ataupun maklumat yang nak disampaikan. Maknanya nak tekan bahawasanya benda ni benda serius, bukan benda main-main. Kana miqata, letak pula satu lagi perkataan kana ataupun huruf kana, isim kana lah kalau kita belajar bahasa Arab. Ada inna, ada kana di situ, dan di tengahnya yaumul fasli, yaumal fasli, dan di ujungnya miqata. Yaumal fasli dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu maksudnya hari keputusan. Miqata ialah sesuatu yang telah ditetapkan. Kita kait ayat ni dengan ayat-ayat sebelum. Bahagian pertama surah An-Naba, Allah Ta'ala sebut ayat pertama, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, tentang apakah mereka sedang bertanya ataupun bersoal jawab tentang berita besar yang mana berita itu telah mereka perselisihkan. Allah Ta'ala sebut keadaan orang kafir bila mana dia dengar cerita akhirat. Nabi cerita kita ni akan dibangkitkan. Kita ada satu lagi proses lepas daripada mati, ditanam dalam bumi. Kita punya perhitungan tak habis setakat tu, kita ada lagi perhitungan lain.
Nabi cerita kita akan dibangkit keluar balik dengan jasad yang kita hidup sekarang ni. Semua anggota badan kita akan kita dapat balik bila mana kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Benda tu musyrikin Mekah tak boleh terima. Orang kafir tak boleh terima. Bukan orang kafir zaman Nabi je, orang kafir zaman kita pun tak boleh terima. Ada orang percaya mati habis. Tak ada dah cerita lepas pada tu. Macam mana benda-benda yang hidup dia mati habis. Itu benda ataupun keadaan yang kita tengok yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita hari ni pun ada orang macam tu. Allah Ta'ala kata walaupun manusia seperti ni wujud setiap zaman ada orang yang tak percaya kematian, tak percaya akhirat. Mati itu percaya, cuma kehidupan lepas mati tak percaya. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-17, inna yaumal fasli, sungguhnya hari keputusan tu miqata, dia pasti akan berlaku. Kamu nak percaya ke tak nak percaya ke, ramai mana orang yang tak percaya tidak akan menyebabkan keputusan Tuhan nak jadikan lepas pada mati itu adanya perhitungan berubah. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu sini, kalau kita buat bancian atas dunia ni, ada satu jawatan kuasa ditubuhkan buat bancian, bilangan orang yang percaya lepas mati ni ada akhirat dengan bilangan orang yang tak percaya lepas mati ada akhirat. Keluarlah keputusan bancian tu, yang tak percaya lagi ramai, biarlah tak percaya tu ramai, tapi tetap Tuhan nak buat juga. Jadi ayat 17 ni Tuhan nak beritahu benda tu. Ramai mana pun yang tak percaya, andai kata semua atas muka dunia tak percaya, yang nama manusia yang hidup zaman ini hari ni tak percaya belaka, tetap Tuhan nak buat juga hari akhirat. Itu bukan masalah. Tak adalah Tuhan ini dia nak ubah plan. Ramai sangat tak percaya ni, jadi kita ubah plan lah. Lepas mati ni habis kat mati je. Tak. Tuhan tidak ada konsep nama dia badak. Itu dia panggil badak. Badak ni maksud dia apa? Tuhan dah tetapkan satu benda, tiba-tiba tak jadi. Sebab apa? Sebab makhluk Tuhan dia buat benda lain, jadi Tuhan rasa macam tak jadi benda tu. Konsep badak ni adalah apa? Ada dalam golongan Syiah. Syiah ada badak. Antara yang jelas kita nampak hari ni, dia orang masih lagi duduk pegang dengan pegangan tu. Badak ni maksudnya Tuhan dah janji tapi tak jadi. Dia kata Tuhan ada plan lain. Ialah konsep Imam Mahdi yang tak keluar-keluar sampai kesudah. Kan kalau kita belajar usul Syiah ni, orang Syiah dia percaya Imam Mahdi ni dia dah pernah keluar dulu sekejap. Lepas tu dia ghaib, hilang. Ghaib pula ada dua jenis ghaib. Ada ghaib kubra, ada ghaib sughra. Ghaib yang kecil, ghaib yang besar. Imam Mahdi sekarang ni mengalami ghaib kubra. Ghaib kubra. Ghaib kubra ni maknanya dia masuk satu tempat, dia pun Tuhan hilangkan dia. Dulu kalau kita tengok bila mana golongan Syiah ni mendakwa Imam Mahdi ghaib, mereka ni tiap-tiap tahun mereka akan buat perayaan ataupun mereka akan buat satu majlis perkumpulan, pergi ke satu tempat di Iraq, nama dia Serdab di Iraq. Di Serdab ni ada satu gua, dikatakan Imam Mahdi hilang di gua tu. Okay. Jadi dia orang tiap-tiap tahun duduk doa, duduk panggil Imam Mahdi suruh keluar pada gua tu. Sehinggalah amalan tu ratus tahun, tuan-tuan. Amalan tu jadi ratus tahun. Sehinggalah bila amalan tu dibuang, amalan tu dibuang bila berjayanya revolusi Iran yang diketuai oleh Khomeini pada waktu itu, menjatuhkan Shah Iran, kerajaan Iran yang lama dulu. Naiklah kelompok Syiah yang berkuasa sampai hari ini, walaupun dia orang namakan negara dia orang tu Republik Islam Iran, tapi sebenarnya dia orang adalah Republik Syiah sebenarnya. Jadi Khomeini ni dia telah buat satu teori baru bagi penganut Syiah, iaitu yang dipanggil sebagai wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni maknanya Imam Mahdi dia akan jadi pemimpin kepada umat akhir zaman, tapi dia tak keluar dan dia sakkan kerja tu kepada satu orang wakil dia. Jadi Khomeini ni mengaku dialah naib kepada Imam Mahdi tu. Dia kata Tuhan ni dia ubah plan, tak jadi buat keluar Imam Mahdi awal-awal, nanti lewat sikit kita buat keluar. Itu dipanggil badak. Dan golongan Syiah percaya,
Orang Syiah percaya. Sebab tu konsep wilayatul faqih ni wujud sampai hari ni. Wilayatul faqih ni maknanya pengganti kepada Imam Mahdi sementara untuk pimpin semua orang Syiah. Hari ni siapa? Khamenei. Nama lebih kurang dengan Khomeini tak? Khamenei itu wilayatul faqih. Sebab tu dalam pemerintahan negara Iran ni dia ada presiden, dia ada atas lagi pada presiden. Yang tu memang kebar-kebar betul, tak boleh reject satu pun arahan dia. Sebab dia pengganti, dan orang Syiah percaya dia dapat bisikan daripada Imam Mahdi untuk buat benda ni, buat benda ni. Itu dipanggil badak. Sebab apa? Sebab apa jadi itu? Sebab Imam Mahdi tak keluar-keluar. Jadi buat keluarlah teori tu. Sebab lama sangat duk buat dikatakan 700 tahun amalan duk tunggu depan pintu gua Sardab tu nak suruh bagi keluar. Sampai zaman Khomeini baru amalan tu dihentikan. Kita boleh baca benda ni. Khomeini tulis. Dia kata Imam Mahdi beritahu ke dia suruh stop lah panggil dia depan Sardab tu. Cukup-cukup lah. Sekarang ni kamu fokus buat negara. Tu kerja kamu. Nanti aku akan keluar. Cuma Tuhan dah tukar plan. Tak payah seru. Sekarang ni kamu buat kerja. Last sekali kita akan turun. Imam Mahdi akan turun. Okay. Jadi ayat yang ke-17 ni Allah Ta'ala nak beritahu ramai mana orang tak percaya tidak akan berubah keputusan Tuhan, kekal. Tuhan tak akan ubah keputusan dia. Kiamat pasti akan berlaku. Bila nak berlaku kiamat tidak diketahui, tapi pasti berlaku. Sebab apa? Sebab perkataan miqata situ tu jelas. Maknanya satu waktu yang telah ditetapkan. Bila tak diketahui. Kemudian Allah Ta'ala cerita keadaan hari kiamat. Ayat yang ke-18. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Iaitu hari yang ditiupkan padanya sangkakala. Fatatuna afwaja. Bila mana sangkakala ditiupkan, maka akan keluarlah daripada kubur masing-masing manusia berduyun-duyun. Allah Ta'ala cerita kepada kita ayat yang ke-18 ni, tiupan sangkakala kedua iaitu tiupan yang membangkitkan. Kita belajar dalam ilmu akidah, tiupan sangkakala ni ada dua. Pertama, tiupan sangkakala yang memusnahkan. Siapa yang akan tiup ni? Malaikat yang bernama Israfil. Walaupun ulama' dia berbeza pendapat tentang nama sebenar malaikat yang meniupkan sangkakala tu. Sebab dia ada hadis lain, Nabi sebut sangkakala tu akan ditiup oleh malaikat yang bernama sahibu as-sur ataupun pemilik sangkakala. Maknanya dia ada nama khusus dia macam tu. Tapi ada satu hadis yang agak kuat juga kata Nabi sebut yang tiup sangkakala tu ialah Israfil. Nama dia memang Israfil. Dia sama macam isu Israel, malaikat Israel yang dikatakan cabut nyawa. Ada tak hadis Nabi sebut yang cabut nyawa tu nama dia Israel? Tak ada, Nabi tak sebut secara direct. Bahkan Quran sebut lain. Quran kata kul yatawaffakum malakul mautil ladzi, katakanlah yang akan mewafatkan kamu, iaitu akan cabut nyawa kamu ialah malaikat maut. Jadi ada ulama', sebahagian ulama' satu pendapat dia kata nama malaikat yang cabut nyawa ialah malakul maut. Tu nama dia, bukan Israel. Ada yang kata Israel dan adalah hujahan-hujahan dia, dan benda tu masih lagi dalam ruang, kita kira ruang khilaf lah. Dia bukan benda besar sangat pun. Cuma nak beritahu pada kita ada perbincangan tu, ada sebut. Okay. Jadi malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Sangkakala ni serunai bahasa Melayu kita. Sangkakala tu bahasa Sanskrit lama. Bahasa Sanskrit iaitu bahasa Hindu Nusantara dulu. Orang Melayu kita ni kan asalnya Hindu. Asalnya Hindu. Jadi bahasa bagi kitab Hindu pada waktu tu ialah bahasa Sanskrit. Sebab tu kita ada banyak pengaruh bahasa Sanskrit dalam kehidupan kita. Antaranya azan, setengah-setengah orang panggil bang, Terengganu orang panggil bang. Orang bang tak lagi maghrib. Bang tu ialah bahasa Sanskrit yang bermaksud laungan atau seruan. Pengaruh bahasa Sanskrit tu kuat. Banyak lagi lah. Okay. Cuma nak beritahu pada kita itu dia punya pengaruh sangkakala. Jadi kita biasa guna perkataan tu, kita pun nampak gambaran sangkakala tu macam mana. Sangkakala tu serunai. Maksudnya satu alat yang boleh tiup.
Bila mana tiup je alat tu, orang akan keluar daripada lubang kubur. Quran kata bila mana alat tu ataupun sangkakala tu ditiup, fatatuna afwaja, dia akan keluar berduyun-duyun, berpuak-puak. Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang. Nabi kata, man mata ala syai'in bu'itha ala syai'in, man 'asha ala syai'in mata ala syai', wa man mata ala syai' bu'itha ala syai'. Sesiapa yang hidup suka buat satu benda, dia akan mati atas benda yang dia suka buat, dalam keadaan benda yang dia suka buat. Sesiapa yang mati dalam keadaan benda yang dia tengah buat tu, dia keluar pada lubang kubur pun dengan keadaan benda yang dia tengah buat tu juga. Nabi nak beritahu pada kita, kita ni kena banyak ajar diri buat benda baik supaya kita mati dalam keadaan baik. Tuhan cabut nyawa kita tu dalam keadaan baik. Sebab tu ada seorang tabi'in, saya tak ingat nama dia, kalau tak silap Ibrahim An-Nakhai ataupun Al-A'mash. Ni dua-dua orang ni tokoh hadis. Dia pernah berdoa, dia kata, ya Allah, engkau cabutkanlah nyawa aku ataupun engkau wafatkanlah aku dalam keadaan aku melakukan amal yang paling soleh dalam hidup aku. Kalau nak cabut nyawa, waktu tu, iaitu waktu aku buat amal tu yang paling soleh dalam hidup aku. Kat mana amal paling soleh yang aku buat, situlah engkau cabut nyawa aku, tutup nyawa aku dengan amalan tu. Mana nak beritahu pada kita, nak bagi Tuhan tutup ataupun Tuhan ambil nyawa kita dalam keadaan sebaik-baik amalan yang kita buat. Kita doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita benda tu. Okay. Jadi bila mana seseorang dia hidup dengan kebiasaan sesuatu, dia akan mati atas kebiasaan sesuatu, dan dia akan keluar dengan kebiasaan tu juga. Dia akan keluar pada lubang kubur pun dengan kebiasaan macam tu. Atas dunia dia suka buat apa? Kalau dia suka mari majlis ilmu, Allah Ta'ala wafatkan dia dalam majlis ilmu. Keluar pun dalam keadaan macam tu. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Kalau dia suka dengan benda-benda yang melarakan ataupun benda yang melalaikan, maka tidak mungkin ataupun kita kata kemungkinan besar dia boleh mati atas keadaan macam tu. Dia suka mengairkan, mati belah pegang jorang, sambil duduk pegang jorang tu mati gitu. Keluar pada lubang kubur kayak gini pun dengan jorang-jorang tu. Mati suka belaga ayam, mati dengan ayam-ayam tu. Keluar pun dengan ayam-ayam tu juga. Dan benda ni memang berlaku. Ibnu Jauzi, dia pernah tulis satu kitab, nama dia Saidul Khatir, kalau saya tak silap. Dalam kitab tu dia sebut pengalaman dia ziarah satu orang yang nazak nak meninggal dunia. Nazak nak meninggal dunia. Dia pergi ziarah. Ibnu Jauzi ni tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia duduk di Damsyik, di Syria. Jadi ada satu keluarga ni panggil dia, suruh talqinkan mayat tu. Talqinkan orang nazak tu, bukan mayat, talqinkan jenazah tu. Maknanya suruh ajar la ilaha illallah, suruh doakan supaya dia punya, kata apa, dia punya bebanan time nak keluar nyawa, waktu nak keluar nyawa tu ringan. Dia kata, aku pergi dekat dengan lelaki yang nazak tu, aku suruh dia sebut kalimah tayyibah la ilaha illallah, tapi dia enggan. Apa lelaki tu buat? Wa bada ayudan dinu, kata Ibnu Jauzi, dia mulai mengalunkan syair-syair yang dia pernah alunkan zaman dia hidup dulu. Dia seorang tukang syair. Dekat-dekat nak mati ni, dia duduk syair. Sebab kebiasaan dia macam tu. Dan kata Ibnu Jauzi, dia mati dalam keadaan dia sebut syair tu. Tak boleh sebut la ilaha illallah, tak boleh sebut. Jadi kita tak mahu mati dalam keadaan seperti itu. Kita nak mati dalam keadaan baik. Allah Ta'ala cabut nyawa kita, kita boleh sebut perkataan yang baik. Cuma nak beritahu, Nabi dah sebut, bila mana kita biasa dengan satu benda, kita akan mati dalam keadaan tu juga. Kita akan mati dalam keadaan seperti itu. Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, dia banyak sebut tentang benda ni dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah. Ibnu Qayyim lebih teliti lagi dia sebut. Sebab Ibnu Qayyim juga antara orang yang dia banyak melihat masyarakat. Dia kata sepanjang dia ada satu kitab ditulis, sepanjang hidup ni dia ziarah ramai orang yang nak meninggal dunia, orang yang nazak. Ni bukan hadis Nabi tuan-tuan, ni pengamatan dia.
pengamatan dia. Maknanya bacaan dia, bila mana biasa tengok orang yang selalu orang nak mati ni, ada orang ni dia macam boleh buat satu pengecaman lah. Kata Ibn Qayyim, bila mana ada seorang yang mati, aku akan tengok tubuh badan dia. Kebanyakan orang-orang yang saleh, orang yang baik, aku tengok bila mana dia meninggal dunia, tercabut saja nyawa tu daripada jasadnya, keluar saja roh jasad. Perubahan pertama yang aku lihat pada jasadnya ialah lehernya menjadi kembang dan pipinya jadi kembang. Itu bagi orang saleh. Dan dahinya ataupun dia punya kata apa, kulit muka ni macam nak keluar peluh. Walaupun hadis keluar peluh tu taklah kuat sangat, husnul khatimah, tapi boleh dipegang lah, boleh dipegang. Leher jadi kembang. Kata Ibn Qayyim, kebanyakan aku tengok orang saleh macam tu, seperti tu. Dan aku pernah juga ziarah ataupun tengok mayat ataupun keadaan orang-orang yang kurang baik amal hidupnya, bila mana dia meninggal dunia dan tercabut saja roh daripada jasadnya, lehernya menjadi kecil dan pipinya jadi cengkung. Jadi macam masuk ke dalam sikit. Itu pengamatan. Dia pun tak kata benda tu hadis. Orang yang biasa urus jenazah, dia boleh tahulah benda ni, dia boleh nampak. Benda ni kita tak tolak 100%, sebab benda ni pun pernah berlaku kepada sahabat Nabi. Siapa dia? Abbas, pak saudara Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib itu, tuan-tuan, dia antara sahabat Nabi ataupun pak saudara Nabi yang rapat dengan Nabi. Dia dengan Nabi, pangkat dia tinggi lagi, dia pak saudara Nabi, anak saudara. Tapi umur tak jauh, beza 3 tahun je. Abbas tu tua 3 tahun berbanding Nabi. Jadi umur lebih kurang. Kalau kita baca sirah Nabi nak wafat, 3 hari sebelum Nabi wafat, 3 hari sebelum Nabi wafat, Abbas ni ataupun keluarga Nabi ni dia duduk dekat. Dia pergi tengok Nabi. Pada waktu tu Ali bin Abi Talib ada dalam rumah. Abbas masuk dalam rumah, tengok Nabi. Tengok Nabi tengah terbaring. Nabi demam pada waktu tu. Demam panas lah. Kalau tengok dalam sirah, Nabi ni meninggal sebab apa? Sebab kesan racun yang Nabi makan dalam perang Khaybar. Kesan racun tu, Nabi pernah makan. Cerita Nabi makan daging yang diracun tu, kesan racun tu lah. Lebih kurang 5-6 tahun lepas dia tu, kesan tu makin kuat. Abbas bin Abi Talib, dia tengok Nabi, dia pun keluar rumah. Dia keluar rumah, dia panggil Ali bin Abi Talib. Dia panggil Ali. Dia kata, "Ya Ali, wahai Ali, aku kenal setiap orang muka Quraisy ataupun muka Bani Hashim yang dekat dengan nak mati." Maknanya bila mana keluarga Bani Hashim ni nak mati, aku cam seorang-seorang muka dia orang macam mana. Maknanya perubahan muka tu macam nak mati. Kata Abbas, ketahuilah, paling tinggi 3 hari lepas pada ni Nabi akan wafat. Dia kata paling tinggi. Kamu pergi tanya Nabi, lepas dia wafat, siapa yang akan ganti jadi pemimpin Madinah? Ali kata, aku tak mau tanya. Aku tak mau tanya. Saya nak ambil poin tu, Abbas tu dia boleh cam keluarga dia kalau muka nak mati macam mana. Benda ni bukan wahyu, bukan hadis. Maknanya dia lebih kepada ilmu pengamatan. Orang-orang yang banyak pengalaman, dia akan dapatlah benda ni. Tapi tak bolehlah dijadikan sebagai ukuran yang tepat. Macam setengah-setengah orang tu dia over sangat. Macam kita bila mana kita bercakap bab tanda-tanda nak mati ni, kan ada orang selalu sebar 100 hari sebelum mati, orang sebar ikut WhatsApp, berdenyuk tulang tu, berdenyuk tulang ni, hidung belok lah, macam-macam. Yang tu tak betul lah, tuan-tuan. Yang tu tak betul, tuan baca pun something lah sebenarnya, something. Mati ni benda gaib, cuma ilmu pengamatan tu boleh terima lah, boleh terima. Kan kalau tengok yang orang duk tulis tu 100 hari sebelum mati, macam-macam, berdenyuk kawasan tertentu lepas asar. Tuan-tuan kena fikir, yang tulis benda tu mesti orang yang pernah ada experience mati dah, lepas tu hidup balik, lepas tu tulis, lepas tu mati balik. Gitulah yang saya faham. Orang yang boleh tulis tanda-tanda 100 hari sebelum mati, dia mesti ada pengalaman, pernah mati dah, lepas tu baru boleh tulis benda tu. Sebab tu saya kata benda tu kalau nak sebut pengamatan tak apa, tapi kalau nak sebut betul-betul tak boleh.
Tak boleh jadi sebab dia bukan wahyu. Dan mati ni pun benda-benda yang gaib. Sebab ada setengah orang dia mati tiba-tiba. Dan Nabi pun sebut antara tanda akhir zaman mautul faja'ah, kematian secara mengejut. Dan Nabi pun ajar pada kita doa supaya jangan jadi mati mengejut. Biar kita ni dapat rasa something lah benda tu. Okay. Cuma nak beritahu, orang yang mati atas satu benda, dia akan keluar dalam keadaan dia buat benda tu. Okay. Ayat yang ke-19 Allah Ta'ala sebut wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada waktu itu langit dipecah belahkan sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Ayat yang ke-18 Allah Ta'ala sebut keadaan orang di hari kiamat. Kita lah. Ayat 19 Allah Ta'ala sebut keadaan makhluk selain daripada orang, selain daripada manusia. Macam mana keadaan dia? Orang dia akan mati dan dia akan dibangkitkan. Adapun alam ataupun benda lain, langit bumi ni, dia akan hancur. Allah Ta'ala sebut ayat 19, dibuka langit pada waktu tu. Maknanya pada waktu tiupan sangkakala yang menghancurkan. Allah Ta'ala sebut ayat 20, wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat yang ke-20, dan gunung ganang diterbangkan ke angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Saraba dalam bahasa Melayu maksudnya fata morgana. Bila mana cuaca terlalu panas sangat, kita duduk atas jalan, kita akan nampak macam ada air di situ, tapi itu bukan air. Maknanya nak beritahu pada kita, itulah keadaan langit dan bumi bila mana berlaku kiamat. Kita tengok gunung, bukit, kukuh, tak bergerak, dan kita nampak besar benda tu. Sampai tu masa benda tu akan jadi ringan, benda tu akan jadi hancur. Keadaan tu. Okay. Cuma orang yang beriman, dia tak akan sempatlah tengok benda tu. Sebab kalau kita baca hadis akhir zaman, orang beriman ni dia akan dimatikan dulu. Dia akan dimatikan dulu. Dalam hadis Nabi sebut akan datang satu angin. Bila mana angin itu bertiup, dia akan mencabut nyawa orang-orang beriman. Di mana saja orang beriman tu ada, hatta di celah bukit pun orang beriman tu akan mati. Pada satu masa, tanda-tanda kiamat yang besar lah tu. Okay. Jadi bila mana angin itu bertiup, maka kita pun, orang beriman pun akan mati. Itu boleh buat tanda. Kalau orang beriman mati, belakang kita yang tak mati. Problem tak? Angin dah bertiup dah, kita tak mati. Kita dulu pun pergi masjid tak? Bukan kata murtad memang orang Islam tu, tapi tiba-tiba kita yang tak mati. Satu macam tak? Okay. Jadi minta pada Tuhan jangan beri terserempuk benda tu. Susah tadi. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, orang beriman ni tak akan sempat tengok ni langit hancur semua, tak akan sempat tengok. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu telah mengintai-intai mereka. Mirsad maksud dia intai. Sebahagian terjemahan dia terjemah sesungguhnya neraka Jahannam telah disediakan, dia terjemah umum. Tapi perkataan mirsad dia mari pada perkataan rasada, maksudnya intai, cerak. Sebab tu alat pencerak bulan bintang dalam bahasa Arab dia panggil irsad ataupun mirsad. Alat yang kita tengok bulan, tengok bintang, yang kita teropong bulan bintang, tengok anak bulan tu bang, dipanggil mirsad. Maknanya neraka Jahannam ni mengintai-ngintai mereka yang tak percaya pada hari kiamat. Allah Ta'ala nak beri kepada kita ni gerun baca ayat ni. Siapa lawan, neraka Jahannam dah intai. Siapa lawan? Siapa tak lawan tak apa. Okay. Perkataan Jahannam ialah perkataan yang popular di kalangan masyarakat Arab. Hatta masyarakat Arab jahiliah musyrikin pada waktu tu, sebut Jahannam, dia orang akan tahu Jahannam ni adalah tempat yang tak baik, tempat yang sangat-sangat teruk, tempat yang tak selesa. Sebut perkataan tu, orang-orang kafir ni dia mari rasa takut juga. Okay. Tapi dengan sebab kekufuran tu terlalu tebal, kadang-kadang ayat ni pun tak makan. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-22, lit-taghina ma'aba. Neraka Jahannam itu untuk siapa? Jawapannya ayat yang ke-22, untuk orang-orang yang derhaka, dan dia akan menjadi tempat kembali. Ma'ab maksudnya tempat kembali, tempat balik. Lama mana orang tu akan duduk? Dia akan duduk
ayat 23, labisina fiha ahqaba. Dia orang akan duduk di dalam neraka itu ahqaba. Ahqaba ni maksud dia berkurun-kurun. Huqbun dia jamak daripada perkataan huqub. Huqbun. Haqaf ba. Huq maksud dia 100 tahun, satu kurun. Allah Ta'ala kata dia orang akan duduk dalam neraka tu berkurun-kurun lamanya. Ini ayat sastra nak beritahu pada kita mereka tu kekal neraka. Bukan maknanya sampai satu keadaan dia akan keluar. Sebab ada orang percaya duduk neraka ni dia tak akan duduk selama-lama. Dalil pada mana? Dalil ayat ni. Golongan mana ni tuan-tuan? Golongan Quraniyun ataupun Quranis. Anti hadis lah nama dia sekarang ni. Orang yang tolak hadis, terima Quran. Dia kata dalam Quran kata kita tak kekal dalam neraka. Ada satu waktu kita akan keluar. Keluar pergi ke mana tak tahu. Dalil mana? Dalil ayat ni, iaitu ayat yang ke-23. Labithina fiha ahqaba. Kita akan duduk, orang-orang yang kafir akan duduk dalam neraka berkurun-kurun. Tuhan tak kata abada. Dia pakai dalil ayat ni, padahal berlambak lagi ayat lain sebut khalidina fiha abada. Banyak lagi. Cuma manusia ni dia memang seperti itu. Bila mana dia ada satu benda yang menolak, dia tak suka, dia carilah modal dekat mana pun nak betulkan apa yang dia faham tu. Allah Ta'ala sebut lagi keadaan orang yang duduk dalam neraka, ayat yang ke-24. La yazuqu fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan zuq. Zuq ni maksud dia apa? Rasa sikit. Zuq ni maksud dia kita rasa. Kita beli air, kita rasa. Kita tak minum habis, kita rasa. Kita orang masak sesuatu, kita pun rasa. Rasa ni sikit ya tuan-tuan. Dia tak akan banyak. Tak ada orang ni bila mana saya nak rasa je kuah ni, sepuyuk habis. Tu tak panggil rasa. Tu orang panggil melahap lah tu. Habis dah sepuyuk. Saya rasa je tadi. Tu tak panggil rasa. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu dalam neraka ni sikit rasa sejuk pun kamu tak akan dapat. Sikit minuman pun kamu tak akan dapat. Dahsyat kan? Tidak akan pernah terlintas. Tak akan pernah datang. Maknanya tak ada lah. Lama dah kena azab dalam neraka ni, Tuhan pun berilah sekali angin bertiup bagi reda sikit. Tak ada. Jangan harap benda tu takkan berlaku. Sebab tu ada ayat Quran. Ada ayat Quran. Ahli neraka ni dia minta, dia beritahu kepada khazinun nar, malaikat yang jaga neraka, doalah pada Allah supaya beri cuti sehari azab ni. Letih duduk tahan azab, tak tahan. Maknanya ahli neraka dia pergi dekat malaikat yang jaga neraka tu, dia kata doalah pada Allah. Dia orang nak doa dia orang tak laku. Suruh malaikat, sebab malaikat ni makhluk yang rapat dengan Tuhan. Doa pada Allah supaya azab neraka ni cuti sehari. Cukup dah, tak boleh berhenti selama-lama pun, sehari jadi dah. Ayat Quran tu sebut kalau tak boleh sehari, separuh hari pun okey. Minta. Apa respon malaikat khazinun nar? Respon malaikat kalau kita baca ayat tu, sakit hati pula. Orang neraka tu jadi sakit hati. Yang jaga neraka tu kata, malaikat jaga neraka kata, berdoalah kamu kepada berhala-berhala yang pernah kamu sembah di dunia dulu. Terah minta, terah sebut nama geng-geng tu, kok dapat. Jawab lagu tu, makin stres ahli neraka. Kita minta tolong dia main-main dengan kita. Sebab neraka ni kita kena tahu, dia punya azab, dia bukan hanya azab fizikal, dia juga azab mental. Dia azab mental. Sebab tu kalau kita baca Quran surah Ibrahim, kita akan tengok ada satu ayat, kalau tak silap ayat 13. Ahli neraka ni bila mana dia masuk neraka, apa yang dia orang akan jumpa first masuk neraka? Nabi sebutlah hadis riwayat Bukhari, first ahli neraka ni, tak kiralah neraka tingkatan pertama, tingkatan ke bawah, tingkatan yang atas ataupun tingkatan yang rendah macam-macam, dia orang akan dikumpul setempat dulu, baru dia orang akan dikelas-kelaskan ikut neraka masing-masing. Apa tujuan Tuhan kumpulkan setempat? Dalam hadis tu Nabi sebut, Allah Ta'ala keluarkan iblis yang menghasut manusia sehingga masuk neraka.
Iblis tu akan berucap, dalam hadis Nabi sebut akan keluarlah tiang di tengah-tengah neraka. Tiang tu akan jadi tempat khutbah, mimbar iblis untuk dia khutbah. Apa iblis kata? Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis kata kepada semua ahli neraka. Okey. Kita bagi laluan azan dulu. Okay, kita sambung balik. Cerita bila mana ahli neraka ni dia masuk dalam neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, first masuk neraka, sebelum merasa azab, sebelum kena bakar, sebelum kena azab-azab ni, Allah Ta'ala beri dulu kepada iblis untuk dia bercakap. Presiden bagi ahli neraka tu, okay, presiden dia lama dah kenal presiden tu pun. Okay, dapat mimbar tu apa iblis bu? Iblis kata innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Iblis kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu wahai manusia dengan janji yang benar,
Dan aku juga telah memberikan kepada kamu janji, tapi janji aku palsu. Oh, stres. Dengar benda tu stres tu ahli neraka. Wa wa'adukum fa akhlaftukum. Okay. Lepas tu iblis sebut pula, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diri aku sebab kamu masuk neraka. Salahkan diri kamu sebab kamu pergi dengar seruan aku. Tuan-tuan boleh bayang khutbah tu dengar, confirm tunduk semua khusyuk. Tuan-tuan kena pastikan jangan dengar khutbah tu. Khutbah lain nak dengar tak apa. Kalau tuan-tuan boleh dengar khutbah tu, confirm ahli neraka juga. Okay. Maknanya itu mula-mula tekanan mental yang kena pada ahli neraka. Masuk neraka, dengar iblis berucap, iblis kata, sebenarnya aku memang programkan untuk tipu kamu. Programkan untuk tipu kamu. Maknanya satu benda yang kita dengar satu macam, dia dengar satu macam. Maknanya seorang, bukan seorang lah, iblis tak dipanggil seorang. Maknanya makhluk yang telah merencanakan untuk kita masuk neraka, dan dia telah keluarkan konco-konco dia daripada kalangan syaitan, sama ada daripada kalangan jin ataupun manusia, yang telah bisikkan kita dengan macam-macam bisikan, dan akhirnya terjadi ahli neraka. Dengan sebab kita layan tu, kita jadi ahli neraka. Masuk neraka, ingatkan syaitan, ingatkan iblis nak sebut, sabarlah semua yang dah masuk neraka ni. Bukan kamu seorang masuk, aku pun masuk juga. Okeylah sikit kalau dapat ayat tu. Ni masuk tu sebut macam tu. Silap kamu lah, pergi percaya aku dulu. Kalau tak percaya, tak masuk geng ni. Tuan-tuan boleh bayang, perkataan tu dengar satu macam. Satu macam. Macam satu orang, dia pernah tipu orang, last sekali dia mengaku. Dia mengaku. Kita dah kena tipu sekali dengan dia. Kita pun kena nasib yang buruk sekali dengan dia. Stres, benda tu stres. Okay. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita keadaan dalam neraka seperti itu. Tapi ini sikit saja, trailer yang sikit. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 24 tu, la yadhuquna fiha bardan. Kamu tak akan rasa sikit pun sejuk, wala syaraba, sikit pun minuman tak akan rasa. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan juga air nanah. Ghassaqa maksudnya nanah. Okay. Hamim, perkataan hamima ni ialah air biasa yang dipanaskan secara berterusan. Dia bukan air sejuk kita panaskan sampai 100 darjah Celsius, lepas tu kita minum. Air tu panas juga. Okay. Tapi dia ada sejenis lagi air panas. Air tu dipanaskan sampai dekat 100 darjah Celsius, kita perlahankan api. Kita tak tutup, kita perlahankan. Yang ni kalau kita minum tak kena gaya, habis lah kerongkong. Tuan-tuan tengok air kedai mamak, air panas dia lain sikit pada air kedai-kedai lain, ataupun air kita buat kat rumah. Air kita buat kat rumah, dia sampai takat panas, dia berhenti. Okay. Tapi air kedai-kedai makan ni, dia panas, lepas tu dia perlahankan api tu. Air tu akan panas dalam keadaan mendatar. Dia punya panas tu atas ke bawah panas. Kalau air yang sejuk kita panaskan, lepas tu kita tutup api, dia mungkin panas bawah saja, atas dia sejuk, ataupun dia sejuk atas, dia panas bawah. Maknanya dia ada kawasan sejuk. Okay. Tapi untuk ahli neraka, air panas jenis apa yang disediakan? Air panas yang sudah dididihkan lama. Bila dididihkan tu? Sekarang. Sudah dididihkan dah. Sebahagian para ulama kata air panas dalam neraka ni bila dipanaskan, bukan masuk neraka tu baru nak cari kayu api, nak pergi duk api, bukan. Ni duk ada dah ni. Sekarang ni sudah menyala dah. Sekarang ni dah menyala. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut pada kita, bila mana kita selesai salat, kita sebut Allahumma ajirni minan nar. Sebahagian orang jadikan wirid. Memang ada hadis lah. Hadis Nabi kata, siapa sebut lepas maghrib Allahumma ajirni minan nar salasan, 3 kali. Tapi hadis tu hadis yang dhaif lah, hadis yang tak kuat. Maksud dia, ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka. Okay. Maka neraka akan sebut Allahumma ba'idni minhu, ya Allah jauhkanlah aku daripadanya.
Bila mana kita sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, neraka akan jawab. Maknanya nak beritahu pada kita, neraka sekarang ni duk ada dah. Duk ada dah. Dia bukan lepas daripada sangka kala apa semua tu baru nak start bina neraka, tak ada. Benda tu sudah disiapkan, sekarang ni sudah ada. Sebab Nabi sebut bila mana kita sebut perkataan tu, neraka akan jawab Allahumma ba'idni minhu. Okay. Kemudian dalam ayat yang ke 25 tu Allah Ta'ala sebut hamim, air panas. Ghassaqa tu maksud dia nanah. Nanah macam mana? Nanah daripada penghuni neraka Jahannam dan cecair yang tinggal selepas luka-luka mereka keluar. Itu pendapat pertama. Okay. Ada yang kata ghassaqa maksudnya ialah air mata penghuni neraka Jahannam. Itu pendapat kedua. Okay. Cuma yang saya tengok yang lebih tepatnya ialah yang ketiga, dia kata nanah penghuni neraka Jahannam yang sangat sejuk untuk diminum, tetapi mereka terpaksa meminumnya kerana sangat dahaga. Ringkasnya, ia adalah sesuatu yang berbau busuk dan mengerikan. Tadi hamim, hamim tu air panas. Ghassaqa ni ialah nanah yang disejukkan. Nanah yang disejukkan. Nanah tu sejuk. Nanah sejuk ni dia macam orang kata apa, pekat berbanding nanah yang bau keluar pada badan kita tu. Kita ada bisu, kita cocok dia punya mata bisu tu, keluar nanah. Tu nanah cair, tuan-tuan. Tu pun tak gamuk tengok, hak sendiri, bukan hak orang. Hak sendiri tak gamuk tengok. Apatah lagi nak suruh minum, lagi tak minum. Ni nanah yang dah di freeze kan, dah disimpan. Tak simpan peti sejuk yang sejuk beku tu. Simpan bagi sejuk, bagi lebih pekat. Terpaksa minum sebab tidak ada option lain dah nak bagi hilang dahaga ni. Quran sebut macam mana ahli neraka ni dia minum. Fasyaribuna syurbal him. Ahli neraka ni bila mana dia minum, dia akan minum macam unta yang kena penyakit him. Orang yang pelihara unta, dia akan tahu unta ni bila mana dia nak mati, dekat-dekat dia nak mati, dia nazak lah, kita kira dia akan kena satu penyakit nama dia him. Kebanyakan unta macam tu. Him ni macam mana? Him ni dia akan minum air tak berhenti. Minum sampai kembung. Ahli neraka dia akan minum macam unta tu minum. Non-stop minum. Maknanya bukanlah kita jangan bayang ahli neraka ni bila mana dia minta minuman, maka malaikat yang jaga neraka pun akan beri dia air panas segelas, nanah segelas. Maka dia pun ambil minum sikit je, saya tak tahan. Tak ada, dia tak akan minum macam tu. Dia minum siap minta tambah lagi. Tapi minum tu bukan sedap lah. Minum tu hancur di badan. Tapi apa lagi benda yang kita boleh buat untuk lalu di kawasan tengkuk kita ni, melainkan kena masukkan sesuatu. Minum juga. Azab. Jazaa'an wifaqa. Ayat yang ke-26 Allah Ta'ala sebut, itulah balasan yang sesuai, setimpal dengan kedegilan yang telah mereka lakukan di dunia dulu. Lawan sangat Tuhan, tak percaya sangat akhirat. Bukan benda payah pun. Tuhan suruh minta akhirat tu kamu percaya ada, tu ya. Okay. Bukan dengan sebab kita percaya akhirat nikmat dunia jadi kurang, tak kurang pun. Kita percaya akhirat nikmat banyak tu tak boleh, tak berkurang. Bahkan mungkin lebih besar lagi Tuhan akan beri nikmat dengan sebab percaya akhirat. Tapi musyrikin Mekah, orang yang lawan Nabi pada waktu ni, mereka melihat kalau kita percaya Muhammad kurang nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat pengaruh yang diorang nampak. Kalau kita ni Muhammad cerita, kita percaya bulat-bulat, kita percaya terus, maka orang akan nampak Muhammad hebat. Itu memang pemikiran yang akan ada pada mana-mana orang yang ada kuasa dan duduk di pihak yang salah. Ada satu orang pihak yang betul, dia pun percaya bulat-bulat, maka tak laku dia. Kalau Abu Jahal percaya bulat-bulat, apa akan jadi pada Mekah? Tuan-tuan bayang, cuba tuan-tuan fikir. Nabi ni dia dakwah, terima wahyu di Gua Hira tu. Nabi turun cerita ke orang Mekah, orang Mekah tak ada seorang lawan Nabi. Apa yang akan Nabi dapat? Dalam agakan kita, orang Mekah akan angkat Nabi jadi pemimpin.
Orang Mekah akan angkat dia Nabi jadi pemimpin. Sebab orang percaya bulat-bulat. Tapi dengan sebab ada lawan ni, ada lawan. Bila mana Nabi cerita benda tu tak sama dengan orang kebanyakan duk beriman, duk percaya, maka orang akan cuba singkirkan apa yang Nabi buat. Walaupun kadang-kadang apa yang Nabi sebut tu betul. Itu memang benda yang akan berlaku pada mana-mana zaman pun. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan Nabi ni bersih dia punya rekod sebelum dia jadi Nabi. Nabi tidak ada sejarah ataupun tidak ada rekod menunjukkan Nabi menyertai penyembahan berhala. Tak ada. Nabi tidak pernah tipu orang sebelum Nabi jadi Nabi. Tak ada. Nabi tak pernah buat benda-benda pelik sebelum Nabi tu jadi Nabi. Tak pernah. Jadi rekod Nabi bersih. Bila mana Nabi bawa cerita benda baru, orang yang nak lawan Nabi, dia akan ada satu benda yang dia tak boleh nak attack Nabi, iaitu peribadi Nabi. Tak boleh attack. Yang Muhammad bawa ni memang lain lah daripada kita duk beriman. Cuma satu benda je, nak bagi orang ni sama tak percaya macam kita, nak kempen orang supaya tak percaya. Kita tak boleh kata Muhammad ni dulu jahat. Tak boleh. Sebab orang tak akan percaya. Sebab semua orang tahu Muhammad baik. Nabi ni dia lebih berbanding Nabi lain macam tu lah. Kalau kita baca cerita ataupun kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa kan dia pernah ada kisah, dia tumbuk seorang lelaki daripada kalangan Arab Kibti tu, Mesir Kibti tu, sampai mati. Sebab tu bila mana dia berhujah dengan Firaun keluarkan rekod lama dia. Sebab dalam ajaran Nabi Musa ni juga larangan bunuh orang tanpa sebab, larangan pukul orang. Firaun spontan kata, Musa tak payah buat alim lah, mu dulu pun penuh tumbuk orang sampai mati, sekarang ni baru jadi Nabi belagak alim. Benda tu jadi stres juga pada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa jawab kemah juga dalam Quran. Nabi Musa kata, zaman tu aku jahil, sekarang ni aku dah ada ilmu. Kuatlah juga. Tapi kalau dia tak ada rekod langsung, lagi kemah lah, lagi kemah. Macam Nabi Muhammad lagi kemah, tak ada rekod. Tak boleh nak sabitkan Nabi dengan benda-benda jahat yang orang Arab jahiliah buat. Tapi bila mana bertembung pengaruh, dia ni budak baik yang ada, orang kata apa, ada peluang boleh pergi jauh. Nabi Muhammad ni dia boleh pergi jauh. Dia bukan setakat boleh jadi pemimpin Mekah. Dengan sikap dia tu, dia boleh jadi pemimpin dunia. Dan memang dia dah jadi pemimpin dunia pun. Dia jadi orang berpengaruh dunia. Kalau kita tak ambil langkah awal, kita lawan Muhammad, maka kita akan hilang jawatan. Itu yang ada dalam kepala orang-orang yang lawan Nabi pada waktu tu. Itu sebab dia. Sebab tu kalau tengok ada satu riwayat, saya dah pernah cerita sini mungkin, Abu Sufyan dia cerita pada Nabi lepas daripada dia masuk Islam. Dia cerita pada Nabi, dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku nak cerita pada kamu, zaman-zaman aku lawan kamu dulu ni, aku ada banyak cerita-cerita antara aku dengan Abu Jahal. Dia ada cerita. Antara cerita dia cerita satu malam dia terserempak Abu Jahal mengendak rumah Arqam bin Abi Arqam, rumah yang Nabi mula-mula sampaikan wahyu. Waktu tu orang duk lawan dah Nabi duk mengajar baca Quran. Abu Jahal ni dengar benda ni. Siang dia lawan Nabi, malam dia pergi dengar Nabi baca Quran. Jadi malam tu terserempak dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pegang, tengok muka Abu Jahal pakai tudung lingkup tersebut. Dia tanya, wahai Abu Jahal, apa faedah? Orang musyrikin tak panggil Abu Jahal, dia panggil Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam. Apa maksud Abu Al-Hakam? Bapak yang cerdik, ketua orang cerdik. Orang Islam panggil Abu Jahal bapak yang bodoh, tak cerdik sikit pun orang macam tu. Tu perbezaan. Bila mana terserempak tu, Abu Sufyan pun tanya, apa faedah siang kamu kutuk Muhammad, malam pergi dengar dia baca Quran? Abu Jahal pun kata, kita lawan Muhammad bukan kerana apa yang dia sebut ni. Yang dia sebut ni sedap dengar. Quran ni sedap dengar. Kita lawan Muhammad sebab kalau Muhammad ni ada pengaruh, kita hilang jawatan. Dia sebut benda tu, kita hilang jawatan. Sekarang ni kitalah yang dipertua Majlis Perbandaran Mekah. Nak beritahunya, kalau Muhammad ni orang terima, dia akan naik jadi YDP baru. Orang yang akan keluarkan lesen-lesen berniaga ialah Muhammad. Lepas pada ni kita hilang jawatan. Sebab kita kena tahu orang Mekah ni dia reka macam-macam nak bagi benda tu dapat duit. Kan kalau kita tengok
amalan tradisi masyarakat Arab jahiliah ni, dia orang ada bab nama dia al-azlam. Al-azlam ni apa benda? Undi nasib guna anak panah. Guna anak panah. Okay. Dia nak undi nasib tu ada bayaran-bayaran tertentu tuan-tuan. Bukan semudah-mudah pergi dekat orang yang jaga tempat undi nasib tu cakap, saya nak berniaga. Kalau saya berniaga ni untung ke rugi? Nak buat undi nasib. Tak semudah tu. Ada bayaran dia. Apa bayaran dia? 10 ekor unta minima. 10 ekor unta. 1 ekor unta harga pasaran Saudi hari ni 7,000, 6,000. Kita ni sebah lah dengan zaman tu. Mudah cerita 10,000. Dah 10 ekor unta 100,000. Nak cabut undi je. Lepas tu kalau cabut undi nasib tu tak puas hati, boleh cabut sekali lagi. Sebab tu bila mana Nabi bawa benda ni, dia orang akan hilang mata pencarian. Dia orang akan hilang. Sebab tu dia orang lawan Nabi. Dia orang lawan Nabi. Sebab dia orang duk pegang semua benda ni. Naik turun harga barang semua dia orang pegang. Kalau Nabi bawa benda ni dan orang terima, kita semua ni akan hilang semua, termasuk mata pencarian kita. Itulah sebab dia orang lawan akhirat sebenarnya. Saya nak sebut sini, antara sebab orang jadi tak berapa nak takut cerita akhirat ni, masalah materialistik dunia sebenarnya. Sebab tu ayat Quran juzuk Amma dia akan cerita banyak tentang masalah harta dunia akan mengelabui seseorang tu untuk berjalan ke akhirat. Antara sebab kita jadi malas sembahyang, malas beramal sebab apa? Sibuk pada urusan dunia. Itu sebab besar dia. Tak ada sebab lain. Tidak ada sebab lain. Sebab Quran duk cerita benda tula je. Juzuk Amma duk cerita benda tula. Antara benda yang akan jadi penghalang, pintu penghalang paling besar ialah ketamakan terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang sudah banyak dunia, dia akan sanggup berasap untuk dapat satu benda yang boleh menambahkan banyak lagi dunia dia. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang yang akan berbalah pada satu jawatan, biasanya orang kaya. Tuan tengok orang berbalah nak jadi Perdana Menteri, orang miskin ke ada dalam tu? Kaya lah ke? Ni tak cerita politik mana-mana. Cuma kita tengok ada satu negara tu tengah berbalah nak jadi Perdana Menteri, dalam tu ada tak orang yang kurang harta pada sejuta? Semua kaya-kaya. Sebab dia nampak siapa boleh tackle ataupun pegang jawatan tu, dia akan mengekalkan aset lebih banyak lagi. Saya bukan nak kata kebanyakannya begitu. Cuma nak beritahu itulah benda yang berlaku. Realiti dunia hari ni. Kalau orang tu dia rasa dia tak ada kepentingan, jawatan tu, kalau jawatan dia tak ada isi dunia. Okay. Orang nak tawarkan pada kita jawatan. Okay. Jawatan apa benda? Jawatan jadi menteri besar tapi gaji tak ada. Tak ada kereta, tak ada apa, tapi menteri besar lah. Menteri besar ni tugas dia apa? Orang paling top dalam negeri tu. Tapi gaji tak ada. Nak gaji kena tanah padi sendiri lah. Nak duit. Siapa yang nak jadi menteri besar? Tak ada orang. Tapi kalau sebut menteri besar ni ada kereta sendiri, ni sendiri, ramai berasak-asak ke arah tu. Saya cuba nak ambil kefahaman apa benda yang menolak kita ke arah tu. Dunia yang menolak kita. Sebab tu sahabat Nabi bila mana dia jelas akhirat, walaupun jawatan tu ialah jawatan yang boleh ambil dunia, dia orang tawar dengan dunia. Sahabat Nabi jadi pemimpin hebat, bukan pemimpin biasa-biasa. Sahabat Nabi ni meruntuhkan kerajaan-kerajaan besar. Umar Al-Khattab meruntuhkan Rom dan Parsi. Tapi dia orang tak terkesan dengan dunia. Tak terkesan langsung. Bukan kita kata jawatan tu salah, tapi nak beritahu dia tetap ada liku-liku yang payah untuk kita lalui. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, Allah Ta'ala cerita tentang akhirat ni, tujuan ialah untuk kita nampak dunia ni ialah betul-betul tempat kita lalu, bukan tempat untuk kita terleka di sini. Sebab tu dia bawa cerita akhirat. Sebab tu banyak ayat-ayat cerita tentang azab kalau tak percaya akhirat. Okay. Jadi kita dah sampai pada ayat yang ke-26. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Kita akan sambung minggu depan ayat yang ke-27. Ayat 27 tu bahagian yang ketiga sebenarnya daripada bahagian yang keempat daripada surah An-Naba. Kita berpada situ je untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.